Assalamualaikum Tan Sri, selamat pagi. Menjelang 3 hari lagi lah dijangka untuk Hari Raya. Mungkin Tan Sri boleh berkongsi hari-hari kita nak perasaan Tan Sri buat masa sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hari Raya bakal menjelang tak lama lagi. Ini satu hari yang cukup besar kepada diri dan keluarga kita. Dan pada umat Islam, kita sudah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan. Ini satu momen untuk kita merayakan kemenangan kita di atas hawa nafsu kita, di atas minda, di atas apa sahaja cabaran yang kita lalui. Jadi mudah-mudahan Hari Raya adalah Hari Raya untuk diri kita, untuk keluarga dan masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan kita juga dapat melihat apakah yang akan berlaku selepas Hari Raya ini, dari segi perancangan kita, dari segi cara hidup kita yang mungkin lebih baik daripada sebelum ini, kerana Raya itu merupakan satu permulaan baru selepas kita menjalani ibadah puasa selama 1 bulan, dan juga kita berhadapan dengan pelbagai tuntutan agama, masyarakat dan seumpamanya. Okay, Tan Sri, menyentuh sedikit berkenaan dengan hidup Tan Sri yang baru, iaitu dalam arena bola sepak. Jadi untuk kita kuarter tahun yang pertama lah. Mungkin Tan Sri melihat apakah prestasi ataupun harapan Tan Sri buat masa sekarang lah di pasukan Sang Kenari. Sebenarnya saya tidak menjangka bahawa kehidupan sebagai seorang pemilik bola sepak ini agak luar biasa. Kerana tekanannya agak real, benar-benar real. Kalau sebelum ini saya boleh tidur malam walaupun pelbagai masalah dari segi perniagaan, dari segi cabaran-cabaran kerjaya dan seumpamanya, tetapi bola sepak ini satu bidang yang tekanannya ataupun gelombang yang sentiasa datang itu menyebabkan saya tidak dapat tidur malam, sentiasa berfikir, sentiasa berjalan dengan pemikiran, dengan impian dan juga dengan perasaan tekanan, kecewa dan sebagainya. Ini satu benda yang mungkin orang kata one package. Bila mana kita mengambil bola sepak sebagai satu bidang kerjaya dan kehidupan baru, kita kena ambil semua sekali. Perasaannya, emosinya, tenaga, cara hidup, cara fikir dan sebagainya. Jadi dalam masa suku tahun perlawanan tahun ini, dengan pelbagai episod naik turunnya Kedah ini, ada kalah, ada menang, ada kalah berturut tahun ini, saya rasa saya perlukan kekuatan minda yang lebih sikit. Sebagai pemilik, saya kena berfikir lebih berani, lebih tegas dan mungkin mengambil satu penilaian yang mungkin saya tidak pernah ambil sebelum ini, untuk memastikan pasukan ini pasukan yang dapat dibetulkan kompasnya, cara fikirnya, DNA-nya dan sebagainya. Dan saya rasa dalam mana-mana entiti bisnes sekalipun, bila ada masalah, ada gelombang, ada taufan yang berlaku, tidak dapat tidak pada seorang pemilik untuk memberikan satu penekanan, penegasan yang dirasakan sesuai dengan zaman dan era itu. Jadi insya-Allah saya akan lebih berani membuat keputusan, mungkin lebih tegas dalam menyatakan apa yang saya hendak, dan mungkin akan berlaku perubahan-perubahan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, kerana tidak mungkin kita mengharapkan satu keputusan yang baru dengan melakukan perkara yang sama. Jadi satu pengalaman yang perit, yang juga memberikan keterujan bersama dengan pasukan bola sepak Sang Kenari. Tengok mereka berlatih, tengok bagaimana mereka meningkatkan prestasi mereka, tapi ada juga kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dan perlu kepada satu naratif yang lebih jelas, keras dan tegas mungkin untuk memastikan Sang Kenari ini dapat balik ke pangkal jalan ataupun ke gelombang yang sepatutnya berada untuk memenangi baki-baki perlawanan yang semakin hari semakin mencabar. Bagi saya sebagai seorang manusia, insan yang biasa, saya sudah mempunyai lifestyle yang baru dan juga saya sudah banyak kehilangan masa labang saya, masa berehat saya dan sebagainya. Jadi itu perkara biasa sebagai seorang pemilik.
kita perlu berfikir lebih sikit, dan kepada jurulatih, kepada pemain-pemain, mereka juga perlu mempunyai rasa bahawa ini tanggungjawab bersama, tanggungjawab kepada pemilik, tanggungjawab kepada diri mereka sendiri, dan tanggungjawab kepada peminat dan penyokong mereka. Mungkin kalau saya boleh sentuh sikit berkenaan dengan pelbagai perasaan yang dirasai sebagai pemilik bola sepak. Prestasi 2 kekalahan berturut-turut ni Tan Sri, secara personal dan secara sebagai seorang pemilik, mungkin boleh sentuh sikit untuk menyampaikan hasrat Tan Sri selepas semua persiapan beri. Bukan isu prestasi sebenarnya, tapi isu lebih kepada semangat berjuang tu. Tan Sri, mungkin boleh sentuh sikit. Itulah saya rasa amat ketara selepas 2 perlawanan ini. Kita melihat pemain mempunyai kebolehan individu yang tinggi, mempunyai track record yang baik, mempunyai CV dan biodata yang baik, tetapi bila mereka bermain ada sikit kekurangan, iaitu sifat untuk kehadapan, moving forward, sifat untuk memenuhi cabaran, sifat untuk menutup sebarang peluang untuk orang menjadikan gol atau membuat ball passing dan sebagainya. Jadi saya rasa agak kecewa sedikit kerana itu sikap yang penting. Bila mana kita belajar, anak-anak kita kata semangat belajar. Bila mana kita bekerja, semangat bekerja. Bila mana kita main bola, sudah pasti yang paling penting adalah semangat juang yang tinggi. Berjuang sehabis-habisnya, berlari sepantas mungkin, berfikir sebaik mungkin, dan juga mempunyai fizikal yang keras dan tidak teragak-agak mengambil sebarang pergerakan. Jadi kekalahan yang 2 kali berturut, kalah itu biasa dalam pertandingan, itu kita kena lalui, tapi agak lemah dan agak mengecewakan juga. Dengan izin, kita tidak mempunyai semangat juang yang dapat dipamerkan dengan baik, dan juga dalam setengah keadaan tidak ada kreativiti, langsung tidak ada kreativiti. Mungkin bagi saya sebab tidak ada semangat juang untuk main dengan betul, untuk menang, sebabkan kita menjadi tumpul pemikiran kita. Bila ada gabungan antara sifat juang yang lemah dengan kreativiti minda yang tidak begitu baik, maka kita akan menjadi mangsa dalam perlawanan bola sepak yang akan diambil kesempatan oleh pasukan yang lebih cepat, yang lebih cekap, yang lebih ada daya juang, dan mereka juga ada minda untuk menang ke atas kita. Tan Sri, kalau tengok di ni ada Gerek-Tor orang kata kan, mungkin nostalgia Tan Sri bergerak sikit ke Gerek-Tor tu. Okey. Mungkin boleh komen sikit apa yang mengimbau Tan Sri dengan Gerek-Tor kita. Ini kira yang baik ni dalam masyarakat zaman dulu kan, sebab ini kira mahal sikit lah. Zaman-zaman kita dulu tak adalah jumpa macam ni punya kualiti. Ini ada satu nostalgia kita zaman dahulu, zaman berubah, keadaan berubah, kita mungkin dah tak jumpa Gerek macam ni, tetapi bagi kita, jati diri kita, jangan lupa asal-usul kita daripada keluarga yang miskin, mungkin daripada anak bendang, anak sawah, dan kita juga Sang Kendari bukan pasukan yang bawah-bawah, kita pasukan elit, kita pasukan premium, kita pasukan yang mempunyai daya juang yang ditunjukkan oleh bekas-bekas pemain kita di masa lepas. Jadi kita kena ingat semua tu, kita kena jadi orang yang tak lupa antara moden dengan yang lama, antara zaman-zaman kita main bicycle di atas tanah ban, di atas kampung dan sebagainya. Jadi ini satu perjalanan hidup yang akan mematangkan kita. Saya amat mengharap bahawa Sang Kendari akan lebih terbang tinggi, dan pada peminat dan penyokong, terima kasih kepada sokongan anda. Kita kembalikan balik semangat dan kita berikan tekanan sebaik mungkin, sehalus mungkin, dengan bahasa yang jelas mungkin kepada Sang Kendari untuk mereka benar-benar menghayati semangat perjuangan seluruh rakyat Kedah, amnya dan peminat dan penyokong khususnya, untuk melihat Sang Kendari benar-benar dapat mengembalikan balik legasi dari pasukan yang ditakuti, dikeluni, ada daya juang yang tinggi dan juga ada minda yang tinggi untuk menang. Tan Sri mungkin boleh kaitkan sikit dari segi ini pasukan yang baru Tan Sri. Jadi mungkin Tan Sri melihat orang kata bagi masa. Mungkin Tan Sri boleh komen sikit dari segi adakah faktor masa itu sebagai penghalang sebenarnya untuk full potential pasukan Sang Kendari ini? Ya, masa itu penting dalam mana perubahan yang kita lakukan dalam peringkat keluarga, dalam peringkat masyarakat, negara dan dunia. Dan dalam proses masa itu kita kena
satu lagi sifat ialah berani mencuba resipi baru, cara baru dan memberikan hukuman dan tindakan kepada mereka yang gagal melakukan perubahan dalam masa yang ditetapkan. Sebab masa itu tidak boleh terbuka. Masa itu perlu ada, setiap era masa itu ada dia punya penghujungnya. Jadi saya harap pihak kejurulatihan, pihak pemain mesti memahami masa itu penting. Di masa itu bukan selama-lamanya. Mereka mesti berjuang setiap masa dan perlu ada perubahan pemain, perubahan taktikal, perubahan-perubahan yang boleh melengkapkan kelompongan dalam barisan permainan Sang Kendari. Kerana itu adalah dinamik. Setiap pasukan bola sepak di Malaysia ada dinamik, masing-masing duk pulun cari apakah jalan yang terbaik untuk menang dan untuk mengelakkan kekalahan. Masa satu benda yang diperlukan, dalam masa ada masa, dalam masa ada perubahan, dalam masa ada cara-cara fikir baru untuk menjadikan masa itu lebih dekat di hati kita dan tidak semestinya masa itu menjadi satu excuse yang berterusan. Saya tidak mengatakan tidak penting pasukan baru, tim yang baru, pemain yang baru, tapi dengan 9 perlawanan selama ini sudah cukup untuk memberikan satu profiling perwatakan kepada pasukan kita sebenarnya. Dan sebab itulah kita nak sangat lepas raya ni pemain-pemain kita lebih memahami apakah sebenarnya erti perjuangan sebagai pemain pasukan Sang Kendari. Okey, Tan Sri, di sebelah kanan kita ni ada, kita panggil kacau dodoi kan. Kalau Tan Sri boleh tengok usaha kita nak, kalau nak buat dodoi ni bukan calang-calang kan. Jadi kena usaha. Itulah apa saja kerja yang kita buat, walaupun benda yang kecil, apalagi benda yang besar seperti sebuah pasukan Sang Kendari. Saya juga telah banyak berkorban untuk menghidup pasukan ini daripada berbagai masalah di tahun yang lepas, di awal tahun ini. Jadi dalam kita menjalankan satu kerja itu, kita kena konsisten, kena kacau dua-dua ini sampai dia jadi kering, sampai hilang dia punya ayak dia, sampai jadi pekat, sampai ditahan lama. Sustainability, kelestarian dua-dua ini, begitu juga bola ini. Kepada pemain-pemain yang kurang rasa stamina, fitness, minda, turun buat latihan tambahan, baca buku, tengok dokumentari, terapkan diri sendiri, tengok dekat mana kelemahan dan berani bertanya dekat mana kelemahan aku, dekat manakah titik-titik kecederaan, titik-titik kelesuan dalam permainan aku. Tanda betul-betul macam kita kacau dodo ni, kacau teruskan apa yang kurang, tambah apa yang kurang, apa yang lebih kita beri pada rakan dan sahabat kita yang memerlukan pertolongan kita. Jadi itulah semangat dodo ini. Tak kacau seorang Tajul, dia perlukan semangat bersama. Ada yang jaga api, ada yang jaga air, ada juga gula, ada jaga tepung, ada kacau, dan juga ada yang food tester yang boleh membuat rasa kepada dodo. Jadi dalam suasana raya ni, kita sebagai pasukan perlu kepada satu keberanian untuk muhasabah, untuk melihat diri kita, menjadikan masakan kita, persembahan yang paling terbaik dan bukan persembahan yang mengecewakan. Okey, Tan Sri, harapan Tan Sri lah untuk tahun pertama bila kita mengawal sepenuhnya operasi kelab, perancangan kelab, dan Tan Sri melihat prestasi 3 bulan pertama, adakah setakat ini mencapai apa yang Tan Sri harapkan? Kita sudah memberikan segala apa yang diperlukan oleh jurulatih dan pemain dan juga pasukan-pasukan kejurulatihan dari segi fitness, dari segi fizioterapi, dari segi peralatan sebaik mungkin yang boleh kita mampu, pendedahan, galakan, motivasi, bayaran, bonus apa yang kita mampu sepanjang perlawanan. Jadi itu satu permulaan yang baik kepada satu tim yang baru dengan semangat yang baru. Tetapi kebelakangan ini prestasi semakin hari semakin kurang. Bukan disebabkan tidak ada kemahiran. Ada perkara yang kita kena melihat semula bagaimana untuk wujudkan balik daya juang yang tinggi. Kalau ada daya juang yang tinggi, insya-Allah saya yakin Sang Kendari lepas raya ini akan jadi pasukan yang baru dan yang dinamik, yang boleh menjadikan peminat, penyokong dan rakyat Malaysia akan terhibur dengan persembahan-persembahan yang lebih menarik. Saya percaya Sang Kendari dapat diberikan nafas dan
roh yang baru, semangat juang yang tinggi dan juga minda yang tinggi. InsyaAllah kita dapat mengembalikan balik legasi pasukan Sang Kenari kita. Dan mungkin di akhir sesi ini Tajul, saya mewakili diri saya, keluarga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya lah kepada semua peminat dan penyokong Negeri Kedah, kepada jurulatih, kepada timbalan jurulatih, Coach Nafuzi, Victor, kepada pasukan kejurulatihan, kepada pemain-pemain kita yang senior, yang muda, yang Malaysia, yang antarabangsa. I would like to take this opportunity to wish all my coaching team, my players, foreign and local players, a very blessed mini Idul Fitri. I would like everyone to enjoy this moment among your family members, among your friends, among your co-players. Then I hope when you come back after Hari Raya, everyone will be able to again take matters more seriously. Every single minute on the pitch, every minute counts. Every action would determine the future of our football club. Kepada rakyat Kedah, kepada semua peminat bola sepak, kita terus majukan sukan bola sepak ini sebagai satu sukan yang memberikan hiburan kepada masyarakat, mencabar minda kita menjadi pasukan yang lebih baik untuk menaikkan nama Malaysia. Dan kepada rakan-rakan saya perangkat pengurusan, terima kasih pengurusan anda yang hebat di belakang tabir atau di hadapan. Kita harap semuanya dapat berhari dengan baik, dan saya ingin mengucapkan dengan hati yang ikhlas selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin. Kita berjumpa lagi selepas ini dalam suku yang kedua dengan persembahan yang lebih baik, yang lebih meyakinkan, yang ada jiwa dan perasaan.